Allah itu apa? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Di mana letaknya? Dia kata, Ustaz, apa masalah orang kafir nak menggunakan kalimah Allah dalam Bible? Apa masalah dia? Sebab dia kata, Allah itu hanya satu perkataan dalam bahasa Arab yang dalam bahasa Melayunya ialah Tuhan. Jadi macam mana Ustaz nak gunakan God? Macam mana Ustaz boleh guna hand? Ustaz juga boleh guna tangan. Ustaz boleh guna yadun. Macam itulah mereka boleh guna Allah atau God atau Tuhan. Sebab maksudnya cuma sama. Tuhan, bukan Allah. Saya tanya lagi sekali, Tuhan kita nama apa? Dia tak boleh jawab, tuan-tuan. Itu ahli parlimen dan bertanya lagi sekali. Jadi ini, tuan-tuan, ini satu soal yang besar. Ini soal yang besar, tuan-tuan. Soal yang melibatkan akidah. Ini bila kita melihat benda-benda ini, orang mengatakan bahawa benda ini adalah benda yang kecil. Benda yang kecil. Yang lebih besar ialah Putrajaya. Yang lebih besar ialah Putrajaya. Saya kata kalau you nak pergi Putrajaya, sekarang pun you boleh pergi. Saya lihat, tuan-tuan, Putrajaya dah jadi satu cita-cita yang besar bagi mereka. Tak apa yang mereka faham tentang Putrajaya, kita tak tahu. Saya pergi semayang mayat di satu tempat. Habis semayang mayat, doa mayat di hadapan. Ialah mana ada mayat di belakang. Jadi doanya Tok Imam sebut. Dia habis baca doa, tuan-tuan, Tok Imam sebut, Ya Allah, mudahkanlah laluan kami ke Putrajaya. Tuan-tuan boleh bayang tak, di hadapan mayat, dalam masjid, orang bercakap tentang kematian, mereka bercakap soal Putrajaya. Dan saya pergi ceramah di Kedah, saya berjumpa dengan Tok Imam Kampung, dia ajak saya minum di rumah, dia menyembang tentang masyarakat di kampung dia. Dia kata baru ni ada kematian. Bila meninggal, mereka tanam, mereka pacakkan kayu, buat sementara batu nisan belum siap. Datang 2-3 orang petugas parti, pegang kayu batu nisan ni, dia kata, jangan soal banyak-banyak, dia geng kita. Tuan-tuan boleh bayangkan dengan malaikat muka nakir pun dia warning. Subhanallah. Jangan soal banyak-banyak, dia belah kita, kata dia. Saya rasa malaikat dalam kubur pun hangguk. InsyaAllah. Menunjukkan bahawa satu masalah mereka merasakan bahawa mereka adalah sangat-sangat betul. Sangat-sangat betul. Lain daripada kami adalah salah. Melainkan orang yang sekepala dengan kami. Lain daripada kami salah. Sampai satu tahap mereka boleh pegang batu nisan, boleh cakap, jangan soal banyak-banyak, dia geng kita. Maknanya, tuan-tuan, mereka terlalu diyakini berpuluh-puluh tahun, meyakini berpuluh-puluh tahun bahawa mereka adalah benar dan benar dan benar. Sebab itu dijanjikan syurga, neraka, syurga dan neraka. Syurga untuk kita, neraka untuk mereka. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang masuk syurga ni dua, orang beriman dan orang yang beramal saleh. Dia tidak melihat pada soal itu. Tapi kita hari ini, saya sebagai penceramah kampung, saya orang kampung, kuli-kuli sahaja. Rumah pun tak ada pun bapak punya. Saya bercakap daripada sudut kekampungan saya. Inilah yang disebutkan di dalam banyak ceramah, di dalam ceramah yang berpuluh-puluh ribu kali gamaknya dalam 5, 6 tahun, 10 tahun. Ialah yang saya sebutkan pada tuan-tuan sekarang. Tak sokong kita kafir. Menolak ini, menolak Islam. Mereka menolak Islam. Mereka menolak Islam. Berpuluh-puluh ribu kali disumbat, digasak, diasak, diisi dalam kepala. Menolak kita seumpama menolak Islam. Mereka tak setuju dengan kita. Mereka itu menolak Islam. Sebab itulah perkataan menolak Islam ini digunakan merata-rata. Maka orang kampung, orang kita yang berada di pendalaman, berada di mana-mana pun akan takut. Tolak mereka, kafir. Tolak mereka, kafir. Tak buat benda ini, kafir. Tidak Islam. Isu yang menjadi setiap kali pilihan raya ialah isu Islam. Kamu tak bangkah kami, kamu tolak Islam. Kamu tak ambil kami, kamu tolak Islam. Kamu ambil mereka, kamu kafir. Neraka kamu. Ini benda yang besar, yang melingkari pemikiran kita. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengiktiraf budaya
Budaya diasak, budaya diajar supaya jangan mengiktiraf. Jangan mengiktiraf Dr. Siddiq. Mungkin dia telah dibeli. Ini budaya. Jangan mengiktiraf Ustaz Kazim sebab abang dia YB. Jangan mengiktiraf Dr. Yusri sebab dia tak sokong. Ini yang diajar. Jangan mengiktiraf surat khabar kerana kelentong. Jangan percaya dengan televisyen sebab mereka pembohong. Jangan percaya kepada surat khabar ini kerana fasik. Maka dikeluarkan ayat Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila orang fasik bawa berita siasat, disebutkan dalam Quran itu fatabayyanu, siasat, bukan tolak. Mereka berikan tafsiran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik bawa berita, tolak. Nampak? Sebab itu ditolaknya surat khabar. Sedangkan Allah kata bukan tolak, Allah kata siasat. Surat khabar ditolak, surat ini ditolak, TV ini ditolak, TV ini ditolak. Yang mana kita tak tolak, yang mana menyokong kita saja. Inilah kejayaan mereka sekarang, tuan-tuan. Apa yang kita cakap pada hari ini, mereka tak percaya. Kelentong je Ustaz Kazim tu. Dr. Nasim tu kelentong je tu. Dia ambil gambar Syria, dia ambil Arab Spring, dia bubuh sini. Kelentong. Tak akan berlaku punya. Saya kata dekat dia, macam mana boleh tak berlaku? Kemungkinan boleh berlaku sebab pernah berlaku. Bendanya pernah berlaku. Dia kata, Ustaz, kita buat percubaan. Kalau 5 tahun tengok mereka tak boleh buat, kita ubah. Saya kata, abang, sebelum sampai 5 tahun kita nak ubah, mereka dah ubah segala-galanya. Mungkin 2 hari, 3 minggu selepas mereka menang, mereka ubah segala-galanya. Belum sempat abang nak tunggu 5 tahun nak ubah, mereka ubah dulu. Dan saya mengatakan bahawa pilihan raya bukan seperti memilih baju. Rasa kecil, tukar. Rasa besar, kecilkan. Rasa tak sedap, tukar yang lain. Dia akan berkekalan di baju kita selama 5 tahun. Baju itu busuk, busuklah. Kalau baju itu wangi, wangilah. Masalah dia busuk ataupun tidak. Ketat ataupun tidak. Selesa ataupun tidak. Menutup aurat ataupun tidak. Ini yang kita tengok, tuan-tuan. Mereka menjadikan budaya orang lain cakap semua tak betul. Orang yang lain cakap semua tak betul. Dia akademik punya orang ke, cendekiawan ke, dia orang berita ke, dia orang ini ke. Mereka tak percaya. Sebab tu saya katakan tadi, saya sedih bila orang kafir bercakap tentang soal akidah. Orang kafir bercakap tentang soal hudud. Dipanggil berceramah dan berkempen politik. Orang kafir bercakap tentang soal hudud, soal akidah. Dia kata, saya orang kafir pun saya terima hudud. Kenapa orang ini tak terima hudud? Dia boleh cakap macam itu, padahal dia kafir. Kalau saya jadi dia, kenapa kamu tak masuk Islam? Kenapa kamu tak terima Islam? Semalam saya bercakap pada satu orang semalam. Habis di Masjid Negara, dia tanya pada saya, Ustaz, negara kita bukan negara Islam sebab kita tidak melaksanakan hudud. Habis itu bagaimana dengan negara UAE? Saya pergi UAE, saya tanya orang UAE, kamu buat hudud ataupun tidak? Oh, dia kata tidak. Kami tak buat hudud. Habis itu kamu ikut hudud mana? Oh, we are American law. So hudud law? Oh, so hudud law Saudi, not here. Adakah tuan-tuan nak kata UAE itu kafir kerana tidak melaksanakan hudud? Siapa yang berani kata UAE itu kafir? Itu tampar tuan Arab mampu ya, tuan-tuan? Tangan dia mampu 4 kali besar kita. Indonesia yang berjumlah 200 juta umat Islam tidak melaksanakan hudud. Adakah mereka kata semuanya kafir? Yang ini yang dimainkan isunya di kampung-kampungan. Tolak hudud, kafir. Masa bila saya tolak hudud? Saya adalah ustaz dan penceramah yang paling konsisten bercakap tentang hudud sejak 23 tahun dulu. Saya tetap bercakap soal hudud di hadapan pemimpin UMNO atau bukan pemimpin UMNO. Saya kata kena cari jalan bagaimana untuk melaksanakan hudud. Cari jalan. Sampai bila kita nak kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. Cari jalan. Yang mana boleh, buat dulu. Tunjukkan ada kesungguhan untuk buat. Sampai bila yang kata tak boleh selagi mana tak cuba. Macam anak kita tak nak makan. Makanlah dia. Tak nak. Bila nak makan? Dia tak nak. Makan dulu. Bila sedap baru makan. Habisnya. Kena bercakap saya soal orang yang sentiasa konsisten dalam CD saya, dalam YouTube saya tentang soal hudud. Saya bercakap. Tetapi apabila selepas 2008 saya berceramah di sebuah masjid di Selangor tentang soal hudud.
Tiba-tiba ada orang daripada satu parti yang memperjuangkan Islam, dia bagi warning pada saya, Ustaz, tolong jangan cakap soal hudud. Saya tanya kenapa pula? Bukankah kita bercakap soal hudud ini satu benda yang kita perjuangkan selama ini? Buat masa ini jangan cakap, Ustaz. Nanti DAP tak bagi. Nanti dia orang marah kita. Kita relax dulu, cool dulu, Ustaz. Sebab tu saya tak heran daripada sebuah negara hudud bertukar kepada sebuah negara berkebajikan. Saya tak heran sebab benda itu dicakap kepada saya lebih kurang 3 bulan selepas Selangor ditawan. Saya diberikan ingatan, jangan sebut dalam CD saya. Jangan keluar dalam CD ceramah saya perkataan hudud. Sebab dia kata takut nanti orang bukan Melayu, orang bukan Islam, khususnya orang roket, marah pada kita. Tenang, Ustaz. Akhirnya sekarang kita lihat, hudud langsung tidak ada dalam manifesto dan sebagainya. Tetapi pada orang kampung, masih dia cakap, kita nak buat hudud. Di mana manifesto kamu sebut hudud? Saya duduk di Mekah, orang hantar mesej pada saya, orang email saya, orang hantar Facebook saya, Ustaz. Dia kata ini menolak hudud. Saya jawab balik pada dia. Mana dia hudud dalam manifesto kamu dan buku jingga kamu? Tidak disebut. Di mana letaknya? Islam bukan semata-mata letak kepada hudud. Islam letak juga kepada ekonomi. Tadi Dr. Siddiq sebutkan tentang kepentingan ekonomi. Bagaimana nak melaksanakan Islam kalau ekonomi tidak ada? Saya membangunkan sekolah tahfiz saya, sekolah pondok saya, sekolah asrama saya. Hampir 10 juta. Di mana boleh bangunkan sekolah kalau tidak ada wang? Mana nak bagi makan orang miskin kalau tidak ada wang? Mana nak pergi haji kalau tidak ada wang? Bagaimana nak membangunkan sebuah masjid kalau tidak ada wang? Wang ini datang daripada ekonomi. Islam juga adalah soal ekonomi. Islam bukan hudud semata-mata. Ekonomi juga termasuk dalam konteks Islam. Tapi setakat mana ekonomi? Saya bertanya dengan bekas naib presiden mereka. Saya kata, Doktor, sampai bila kita nak bercakap tentang perpecahan, bergaduh siang malam. Sekarang kita dah menang di Selangor. Jom kita buat kerja lah, bangunkan ekonomi. Dia kata pada saya, Ustaz, kami bukan nak jaga ekonomi, kami nak jaga agama. Ekonomi kita bagi dia orang jaga, agama kita jaga. Saya kata macam mana boleh dapat doktor orang ni? Saya yang budak kampung pun boleh fikir agama takkan naik tanpa ekonomi. Agama tidak akan dapat naik. Sebab itu Rasulullah perkembangkan ekonomi. Bersahabat dengan orang-orang ekonomis. Melahirkan ekonomis. Gerakkan pasar di Madinah. Gerakkan penguasaan perigi-perigi dan telaga di Madinah. Supaya menguasai ekonomi. Bila ekonomi ada wang. Bila ada wang boleh tunjukkan. Ini dia Islam yang cantik. Sebab tu tuan-tuan, saya jemput datang ke sekolah saya. Tengok macam mana saya buat sekolah. Pergi ke tandasnya, pergi ke dewannya, pergi ke surahnya, pergi ke asramanya. Ni contoh Islam. Cantik, lawa, bersih, segak, kemas. Mempunyai macam-macam bentuk. Kita tidak gambarkan bahawa sekolah kita buruk, pintu tandas. Tak ada tandas pun tak ada. Asrama tak ada, semuanya buruk. Adakah ini Islam? Dah, Islam adalah yang cantik. Sebab tu saya tengok dalam, saya balik daripada umrah, hari pertama saya balik, hari kedua balik saya ronda, saya tengok. Saya tengok pondok-pondok, tengok markas-markas, ya Allah. Oh ya Allah, buat pada kanvas. Buruk gila. Kemudian tulis pula sumbangan dana pilihan raya. Macam mana kamu nak memerintah? Buat pada kanvas saja. Kemudian tulis pula kat depan sumbangan dana pilihan raya. Maknanya kamu tak ada duit. Bila kamu tak ada duit, kamu nak menjadi penguasa politik. Orang yang nak menguasai politik tetapi tidak ada kuasa duit, dia akan diperkotak-katikkan oleh orang yang ada kuasa duit. Bila tuan-tuan ada kuasa politik, tapi tuan-tuan tidak ada ekonomi, kuasa politik tuan-tuan tidak akan ke mana-mana. Sebab kuasa politik kita akan ditentukan oleh orang yang ada duit. Dasarnya akan mengikut kepada kapitalisme. Sebab tu Islam nak ekonomi Islam. Tadi kita sebut tentang pendidikan. Dalam Islam juga ada pendidikan.